Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, hari ini adalah kita dah sampai ke episod yang keempat, Tanya Teller. Macam yang lepas-lepas, siapa-siapa yang tertinggal episod yang lepas-lepas, episod pertama kita ada suggest, kita ada bincang design apa yang sesuai untuk newbies mula-mula nak belajar menjahit. Dan episod yang kedua kita discuss sama-sama tentang cara ambil ukuran yang betul, sebab itu adalah step pertama yang kita perlu tahu bila kita nak mula belajar menjahit. Sebab kalau kita tersilap ambil ukuran, jadi nanti hasilnya pun tak sedap. Bila kita tersilap ambil ukuran, bila kita nak merajah pola tu pun dah kita rasa macam was-was, sebabnya dia akan nampak pelik. So bila kita jahit lagilah tak selesa. Dan semalam kita bincang tentang macam mana nak dapatkan keselesaan pada bahagian lengkuk ketiak. Sebabnya bila kita salah ukur ataupun salah merajah pola, atas pola, dia akan efek dekat bahagian kita punya bahagian tangan ni. Contoh macam kalau kita nak angkat tangan pun tak lepas, kita rasa sempit. So kita dah discuss malam. Jadi sesiapa yang terlepas episod 1, 2 dan 3, boleh nanti lepas live ni you all boleh scroll sikit ke bawah dekat Facebook Abil Tailoring. So boleh ikutilah episod-episod yang sebelum ni. Jadi hari ni kita nak berkongsi sebab ada student kita yang bertanya agak keliru sikit, sebab bahagian pinggang kita ni ambil ukuran ketat tak ada masalah. Normally ambil ukuran ketat tak ada masalah, tapi bila kita nak dan lukis pola juga tak ada masalah. Tapi bila kita nak tentukan berapa yang kita perlukan untuk getah dan pengeras tu yang agak keliru sikit lah. Jadi hari ni kita akan tekankan topik tu, bahagian tu. Kita ada macam-macam design sebenarnya bahagian pinggang ni, ikut kepada keselesaan seseorang lah. Ada orang yang suka suka getah penuh, ada yang suka getah separuh, tapi getah separuh dan pengeras separuh pun ada design dia juga. Ada yang style zip tepi, ada yang style zip belakang. Jadi macam mana kita nak olah benda ni ikut permintaan ataupun keselesaan si pemakai. So hari ni kita nak tekan ke topik tu lah. Waalaikumsalam kepada sesiapa siapa ada yang bertanya dekat ada yang komen dekat ruangan komen. So you all kalau tengok live ni, kalau ada apa-apa soalan siapa-siapa tu boleh komen dekat ruangan komen. Dan kalau you all rasa macam ada kawan yang nak tahu tentang topik ni, share dekat wall, share dekat group, supaya kita dapat sama-sama kongsi ilmu ni dengan ramai orang. Okay, so sama-sama tu boleh klik button share dekat bawah. Okay, so Abel akan bawa kamera ni ke view atas meja supaya kita lebih senang sikit lah nak terangkan. So sekejap Abel tarik ni ke atas meja. Okay, sekejap kita adjust kamera sekejap. Alright, okay, so dekat sini kalau you boleh nampak, dia ada macam-macam design sebenarnya yang kita ini sebenarnya apa yang kita biasa akan jumpa lah. Contoh macam ni, kita pergi overall dulu, nanti semasa penerangan kita akan pergi satu persatu. Okay, kita ada macam-macam jenis design pinggang. Satunya yang biasa you all jumpa asas sekali, yang biasanya student yang baru-baru nak belajar menjahit, biasanya diorang akan pilih yang very simple. So the very simple style ialah pinggang getah penuh, sebab you tak payah fikir macam mana nak bahagi antara getah dengan pengeras. So kebanyakan student yang baru nak belajar menjahit, diorang akan pilih pinggang getah penuh. Dan getah penuh ni pun dia ada style dia juga. Ada yang tak nak tambah zip apa-apa, maksudnya pinggang tu you saruk terus lah, boleh pakai terus, iaitu getah saja. Ataupun getah zip belakang. So macam mana kita nak tentukan macam mana nak tentukan ukuran untuk getah zip belakang.
getah zip tepi, dan yang ini kalau kita deal dengan getah sajalah. Ada another contoh ialah getah dan pengeras. So kita akan ada jumpa macam ada orang kata saya tak selesa nak pakai getah penuh je. Kalau untuk budak kecil tak ada masalah, untuk orang dewasa mungkin dia lebih selesa kalau bahagian depan tu ada pengeras. So normally untuk untuk seluar lelaki, seluar baju Melayu lelaki, mereka akan pilih depan pengeras, belakang getah. Nanti kita akan tunjuk contoh. Lepas tu ada pengeras getah sisi. Pengeras tu dekat depan dan belakang, sisi tu ada getah. Pengeras dekat depan belakang, sisi ada getah. Tapi itu pun ada dua style juga. Sama ada you nak letak zip tepi ataupun zip belakang. So yang ini kita akan go through lah hari ni. So Abel akan jemput Puan Zubaida, tailor di Able Tailoring. Dia akan terangkan satu persatu untuk lebih lanjut lagi lah. Jadi kalau you all ada apa-apa nak tanya ataupun ada bahagian yang kurang jelas, boleh komen dekat ruangan komen. So Abel akan baca dan kita akan jawab secara live. Okay, so pertama sekali, okay, kita untuk kita terus masuk lah. Untuk first style, biasanya ni untuk kanak-kanak lah, dan biasanya juga biasanya yang baru-baru nak belajar menjahit dia akan pilih style ni, iaitu getah penuh. Macam ni. Contohnya Abel tunjukkan contoh getah penuh. Dia kira sarut terus lah. Biasanya kita, budak-budak, seluar budak-budak kita akan buat macam ni. Seluar ke kain budak-budak senang sebab diorang tak perlu ada zip, dan diorang ni kan lasak sikit. Jadi kalau kita pakai zip tu kadang-kadang terbuka lah, zip tu rosak lah. So biasanya akan pakai getah penuh lah. So macam mana nak ambil kiraan getah penuh tu? Selepas kita ambil ukuran ketai. So sekejap ya, kita set up. Sekejap. Okey, yang ini untuk kanak-kanak kita perlukan biasanya saiz getah 3 suku 3 suku macam ni. Selepas kita ukur pinggang, kita kena tolak getah tu sedikit ya. Contohnya untuk budak-budak kita boleh tolak 1 inci. 1 inci, lepas tu kita jahit, kemudian kita jahit pada bahagian line belakang, kita bahagi 2, kita jahit pada bahagian sini, kemudian kita akan jahit terus daripada dalam ya. Kemudian untuk dewasa, okey, kalau untuk kanak-kanak ni, pertama sekali kalau dia kata dia nak minta full getah, so apa kita kena buat, kita ukur ketat, tak perlu tambah kelonggaran bahagian pinggang, ukur ketat, lepas tu yang ketat tu kita akan tolak 1 inci. 1 inci. Kalau setengah inci boleh ke? Dia tak grab. Dia tak grab. Biasanya kita akan tolak 1 inci daripada ukuran ketat yang kita ambil. Lepas tu cara jahit kita tak tunjuk lah hari ni. Hari ni kita just tunjuk cara you nak kira saja untuk berapa panjang pinggang yang you kena potong tu. So hari ni kita nak tunjuk yang tu je. Cara jahit kita tak tunjuk lagi cara dia, yang ni biasa overlap berapa? Setengah inci. Setengah inci kita overlap. Jadi ambil ukuran ketat, keliling ketat pinggang budak tu, tolak 1 inci, baru you potong macam ni. Lepas tu jahit siap-siap kan? Jahit siap-siap setengah inci. Lepas tu baru letak ikut ni lah, klepet benda ni untuk macam proses jahit pinggang yang biasa lah. So kita akan jahit dekat bahagian belakang dengan hadapan macam tu. Jadi bila kita dah maksudnya macam dah apa? Dah tahu dia. Betul. Baru kita jahit keliling. So kita dah macam tetapkanlah kedudukan dia. Tak adalah bila you jahit kat sini tiba-tiba sampai sini tak cukup pula. Kain terlebih. Nak tarik susah sikit. Kain terlebih lah. Nak samakan dia punya kedut ni. Kedut ni kena sama. So jahit dekat sini, jahit kat sini. So yang ni kita biasa tunjukkan dekat dalam kelas lah. Hari ni kita nak tunjukkan cara, ramai yang keliru cara nak potong berapa inci yang kita perlu ambil. So hari ni kita nak tekankan yang tu. So pertama sekali kalau untuk
style pinggang getah penuh. Very simple kan, dia tak ada masalah. You tak perlu nak fikir berapa you nak potong getah, berapa you nak potong pengeras. Jadi sebab tu kalau ada student yang baru nak belajar menjahit, Abel sangat show kan, jangan buat yang apa tu, yang you keliru. Buat yang something yang kita mudah faham. Jadi dan kita mudah buat, kita tak perlukan banyak formula. Getah penuh je senang. Getah penuh je senang. Untuk dewasa pun sama juga ke? Okey, sekarang saya tunjukkan untuk dewasa. Untuk dewasa getah semua. Dia agak berbeza ya. Misal kata pinggang dia 28, kita akan tolak 1,5 inci. Tapi kalau pinggang dia besar, double XL, contoh 40, kita akan tolak sehingga 3 inci. Sebab pinggang ni bila makin panjang, bila kita tarik getah sambil kita jahit, dia akan beri lebih. Jadi sebab tu kalau setakat S, M, L kita boleh tolak sampai 1,5 inci. Tapi kalau dah double XL, triple XL, kita pinggang 40 ke atas, kita boleh tolak sampai 3 inci. Sebab dia akan beri lebih. Bila pinggang dia 40, contohnya saya ni sambil-sambil tengok live ni, mungkin you boleh catat sikit sebab dia punya pengiraan berbeza. Untuk kanak-kanak berbeza, untuk dewasa yang standard size berbeza, yang plus size pun berbeza. Jadi kita ada 3 kategori, kanak-kanak, dewasa standard size. Standard size tu maksudnya SML. Untuk plus size, so kita ada 3 kategori lah. So kalau sambil tengok live boleh catat. Okay. Sekarang ni pinggang ni 40 macam ni. Bila kita tarik sambil kita jahit tu, dia akan beri lebih. Sebab tu kita tolak sampai 3 inci. Tolak 3 inci, kita matikan lah. Kemudian jangan lupa kalau sekiranya dia nak buat lebihan, ini pinggang keras semua tapi dia ada zip. Jangan lupa kita lebihkan 1 inci untuk bahagian cangkuk. Okay. 40 inci, contoh saya tunjuk tadi 40 inci, tolak 3 inci, tinggal 37. 37 tambah 1 inci untuk lebihan hook ni. Ini yang ada inilah zip tepi ataupun zip belakang, sama juga. Okay, so kita ulang balik. Kalau untuk kanak-kanak, selepas ambil ukuran ketat, kanak-kanak tolak berapa? Tolak 1 inci cukup. Tolak 1 inci cukup. Okey. Untuk S, M, L? Tolak 1,5. Tolak 1,5. Sekejap ya. Okey, untuk plus size. Plus size boleh tolak 3 inci. Tolak 3 inci. Okey, kenapa kita tolak lebih besar saiz tu, lebih banyak kita tolak sebabnya bila penggunaan getah tu lebih panjang dan bila kita masa kita nak tarik atas mesin nanti, makin panjang kita guna benda ni, makin panjanglah hasilnya akan tertarik. Dia akan memberi. Dia tertarik sikit. Masa kita tarik tu dia akan hasil akhir tu dia akan tertarik lebih lah. Sebab tu masa kita potong, untuk kanak-kanak tolak 1 inci, untuk SML tolak 1,5 inci saja, untuk plus size tolak 3 inci. Okay. So lepas tu teknik yang sama, kita overlap dia setengah inci. Okay, untuk semua size overlap dia, lepas kita dah potong, kita jahit overlap tu setengah inci. Lepas tu teknik yang sama juga, letak dekat hujung ni, tarik tengah getah, kita matikan dekat hujung dan tengah dan tengah. So nanti baru boleh tarik, barulah kita boleh dapatkan hasil kedutan yang sama. Okay, so yang ini kalau getah semua lah tadi tu. Kalau getah semua tapi ada zip tepi. Dia ada macam-macam design kan, kalau kita tengok kat sini. Getah penuh ni, satu getah yang kita tunjuk tadi tu. Okay, getah. Kalau zip belakang, yang macam ni. Zip belakang yang macam ni. Okay, so kalau kita dah potong, tadi kita dah potong getah tu kan, ikut kalau kanak-kanak macam ni kita tolak 1 inci. Lepas ni kita tambah pengeras ke? Okay, kita tambah pengeras tu berapa tu? Kita lebihkan aja getah tu 1 inci boleh. Tak payah nak ambil keras lain tambah, tak perlu. Okay, so maksudnya yang ini kita dah potong
Kita sebelum potong tu kita decide lah kan design kita nak yang macam mana. Kalau design kita nak full getah, kita tak perlu tambah apa-apalah. Bila dah tolak 1 inci tu okey, 1 inci tu okey, dah boleh letak kat tepi. Tapi kalau daripada awal kita dah decide kita nak buat yang ada zip, so instead of kita tolak 1 inci, so kita tak payah tolak lah kan. Maksudnya tak payah tolak pun boleh terus je. Ha, Tapi tak jangan payah tolak, lupa lah yang 1 inci ni untuk ni. Tapi kita kena take note lah, yang 1 inci ni sebenarnya untuk kita pasang overlap untuk cangkuk ni. So nanti hasil dia bila kita buat macam ni, so hasilnya nanti samalah dengan yang kita tolak 1 inci tu. Okey, boleh faham kan? Okey. So sama juga dia konsep yang sama Dia konsep yang sama dengan yang ini style zip tepi. Zip tepi dengan zip belakang style dia sama. Sama je. Style dia sama. Sebabnya kita bahagian overlap cangkuk ni yang kita perlu take note. Kalau tak ada masalah lah. Kita tolak macam biasa. Kalau ada nak buat, maksudnya getah tu tak payah tolak. Tapi kita kena take note yang ini 1 inci tu untuk overlap dia. Okey, yang ini saya terangkan sikit. Yang zip belakang ni. Zip belakang ni, kalau bahagian belakang dia ada belahan, contohnya ini kain kipas belahan, dia boleh ubah zip belakang ataupun zip tepi sebab dia ada belah kan, dua-dua belakang ada belahan, sisi pun ada belahan. Tapi kalau macam ni kain lipat batik, dia tak ada belahan belakang, zip dia sebelah sisi sajalah. Sama juga dengan dewasa. Okay, so konsep dia sama dengan dewasa lah. Kalau macam tadi, kalau dewasa pun overlap dia 1 inci juga. Sama. Okay. So sekarang ni sekejap je kan, kita dah faham dah tiga jenis ni. Satu getah penuh, yang getah sahaja. Okay, kita ulang balik supaya tak keliru. Kalau kita kata awal-awal ni kita nak belajar untuk getah penuh. Okey, getah penuh ada 3 design. Satu getah sahaja. Kalau getah sahaja boleh tolak. Untuk kanak-kanak tolak 1 inci. Untuk SML tolak 1,5 inci. Kalau untuk plus size kita tolak 3 inci. Sebab masa kita tarik tu dia akan memeri. Jadi hasil kita tertarik tu dia akan jadi lebih besar lah. Jadi kita nak pastikan hasil kita tu still ada grab. So kita lebih besar orang tu, lebih besar kita tolak sikit lah dia punya getah. And then yang kedua, getah zip belakang. Kalau getah zip belakang, kalau kita memang awal-awal kita decide nak ada zip, getah tu bila kita dah ukur, contoh macam untuk kanak-kanak kita nak tolak 1 inci, tapi untuk overlap zip tu kita kena tambah 1 inci. Jadi dia tak bezalah daripada ukuran ketat. Kalau untuk dewasa, contoh kalau kita plus size lah. Plus size kita nak tolak 3 inci daripada ukuran ketat kita tu, kita tolak 3 inci dulu, lepas tu kita tambah 1 inci. Untuk standby, untuk zip belakang ni. Sama juga konsep dengan zip tepi. So yang ini kita dah clear. Sekarang kita nak masuk untuk style yang mencabar sikit lah. Bagi orang-orang yang baru nak belajar menjahit, dia macam mencabar sikit sebab dia ada kiraan bahagi dan tambah sikit untuk pinggang getah dan pengeras. So kita teruskanlah pinggang getah dan pengeras yang style pertama. Okey. Untuk biasanya untuk untuk wanita lah, biasanya kita ada style getah kiri kanan, pengeras hadapan belakang. Macam tu. So dia sebenarnya ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian. So macam mana nak kira benda tu, kita akan tunjukkan kiraan dia. Contoh ukuran pinggang ketat berapa? Okey, kita ambil pinggang ketat 28. 28 kena bahagi 2. 28 bahagi 2. So dia jadi 14. Pastikan bila kita nak buat zip sebelah sisi, kita ada lebih ni, kita lebihkan awal-awal.
Kita boleh lebihkan 1 inci ataupun 1,5 inci. Sebab bila kadang-kadang pinggang kita satu hari nanti dia akan lebih membesar, gemuk lah kan. Kita boleh anjakkan dia punya hook yang ini, dia anjakkan kemari sikit. Ya? Boleh adjust. So dia jadi macam ke sana sikit. Kalau besar ke sini kah? Sini sebab tu kita bolehlah lebihkan 1,5 inci. So one day bila dia nak adjust, dia akan adjust sini sajalah. Macam tu contohnya pinggang dia 28 kat sini, tapi satu hari dia punya pinggang ni besar sikit. Macam ni lah kita adjust ni. Sebab tu kita boleh juga lebihkan sampai 1,5 inci. Macam tu. Dia masih ada ruang. Walaupun zip dia tak bergerak, tapi dia punya pinggang dia akan bergerak juga. Macam ni, nampak ya? Lepas tu kalau nak 1,5 inci pun boleh. Macam ni 1 inci setengah kita pun boleh. Standby untuk akan datang punya kemungkinan lah. Kot lah tiba-tiba kan. Tiba-tiba dia jadi macam pinggang tu terbesar pula. Lepas tu kita sayang pula kain tu. And then kita rasa macam leceh nak buka balik, nak ganti pinggang baru balik. Jadi boleh je adjust dekat bahagian hook ni. Hook ni kita adjust ke sana sikit. Jadi kalau nak standby untuk benda tu, selisih zip ni, selisih ni, cangkuk ni boleh lebarkan sikit lah sampai 1,5. Satu lagi tip, kalau misalnya kata kita sayang masih elok lagi baju ni kita kain ni kita nak pakai, kita boleh alter macam ni ya. Macam ni kita boleh adjust sikit je. Tapi yang ini kita boleh buka dia. Ni ada kedutan kedutan lebihan kain. Kita buka dia, kemudian kita tegang kan, kita akan boleh sambung dia punya keras ni, sambung berapa inci yang kita perlu. Itu cara kita untuk besarkan bahagian pinggang. Yang kat sini sikit je, mungkin 1/2 inci je lah. Tengok macam ni, kita gandak ke sini mungkin dalam 1/2 inci je lah kita boleh anjak kan. Tapi kalau nak besarkan, kita boleh buka. Dia akan memberi dia punya ruang getah ni, ruang kedutan ni. Kemudian kita akan tambah keras lain, jahit, kemudian kita tegangkan. Itu cara kedua. So tak adalah perlu nak buka semua tu, tak adalah, kita just buka depan saja ke satu part sajalah kita akan attach kan. Okay. So macam tadi tu, boleh tulis kat sini, orang boleh nampak. Okay, so ketat berapa? Pinggang kita kata ketat 28. Kena bahagi 2 jadi 14. Jadi kalau keras 14, getah 14. Okay, so sekarang kita bahagi 2 dululah. Nanti kita akan bahagi lagi sebab dia sisi kan. So kita bahagi 2 dulu, 14 dan 14. Kemudian kalau getah sisi tu kita kena tambah 1,5 inci ataupun 1 ya. Ni saya dah tambah awal-awal. Kita tandakan macam ni. Okey. Kemudian dia punya keras dia 14 juga. Okey. Ini getah, ini keras. Kemudian kita akan bahagi 2 dia punya keras ni. Kita bahagi 2 untuk depan belakang. Keras ni bahagi 2 lagi kan? Bahagi 2 untuk depan dan belakang. Tengok kat sini kita tunjukkan keras depan dan belakang. Kemudian tengok kat sini dia ada 3 bahagian tau. 1, 2, 3. 3 bahagian. Kita bahagi 2 dulu. Macam ni. Bagi 2 ini yang lebih tadi ya. Untuk panah hook. Kita bagi 2. Kemudian yang bahagian ni kita bahagi 2. Okey, kejap. Tunggu dulu, takut laju sangat kan. Okey, sekejap. Tadi kita bahagi 2. Bila kita dah ukur kita punya ketat, kita bahagi 2 untuk tetapkan berapa kita nak potong untuk keras dan berapa kita nak potong untuk getah. Okey, ini yang tadi kita panjang tadi tu yang kita potong tu. Okey, lepas tu yang ini kita kena bahagi 2. Tulis. Bahagi 2. Okey, dia dapat 7. Okey. 7 2 lah. 1 2.
7 tambah 7 lah dia punya bahagian kan. Okey, so yang ini 7, yang ini 7. So yang ini untuk style pengeras yang hadapan dan belakang. Tapi sisi sekarang ni kita nak buat untuk getah sisi pula. Yang ni pun bahagi 2. Okey, mula-mula bahagi 2 tapi dengan syarat. Kan tadi kita ada lebihkan untuk buat hook. Okey, so yang ini masa kita nak bahagi 2 tu yang ini 7 ke? Yalah. Okey. So 7 tambah 7. 7, yang satu lagi yang 7 tu kita tambah, bahagi 2. Okey. Yang ini yang ni ya. Yang ini yang ni. Bagi 2. Okey. Ni yang ni. Yang ini. Okey. So yang ini dia ada apa ni lah. Okey, so bila kita tengok sepatutnya kita nak buat exactly macam ni yang design macam ni. So kita akan susun. Yang ini yang kita ada lebihan untuk lapik cangkuk tadi tu. Kiraan daripada sini ke sini tetap 7. Tak 7 dah bagi 2. Oh, 7 dah bagi 2. Okey. Yang ini jadinya berapa? 3,5 lah. Sini ke sini 3,5. So yang ini punya lah. Yang ini yang depan. Yang ini yang depan. Yang ini depan belakang. Ini depan, ni belakang. Yang ini tepi. Yang tepi tak payah bagi 2 sebab kalau kita tengok yang kain yang contoh dah siap pun dia macam ni. Okey, sekarang kita sambung. Okey. Sebelum sambung takut keliru, kita susun dulu. Belakang, tepi, belakang dan hadapan. Yang belakang ni ada lebihan. Ada lebihan. Kita overlap dia setengah inci. Overlap dia setengah inci. Okey. Masa kita nak overlap tu setengah inci, kita akan jahit 2-3 kali reverse sebab takut dia putus. Ini yang saya pin ni untuk kita sambung kat mesin lah nanti. Tak apa, nanti kalau awal-awal ni tak dapat nak catat ataupun macam nak ulang balik nanti lepas live you boleh replay balik video ni ikut satu persatu. Jadi lebih faham sikit bila kita ikut satu persatu dan video ni pun boleh pause sekejap nanti lepas live kan. So boleh ikut. So nanti tu kita dah pin. Dia jadi macam ni. Yang lebihan ni macam kita cakap tadi, lebihan ni adalah untuk ni. Kita boleh lebih sampai 1,5 untuk kita standby. Okey, kita test masa kita ukur semula. Kita ukur semula dia akan dapat 26,5 sebab dia dah kurang sikit kurang 1,5 inci sebab kita dah makan setengah inci. Okey. Nanti dia grab pada kita punya pinggang lah. Kalau kita ambil 28 juga, nanti dia agak longgar sikit. So, yang ini yang ketat, tak perlu tolak apa-apa kan? Tak perlu tolak apa-apa. Sebab apa kita dah overlap setiap sambungan ni, dia akan kurang lah. Sebab tu dia berbeza kalau mula-mula you decide nak buat full getah. Full getah memang kita akan tolak sikit sebab dia tak banyak overlap. Kalau macam proses ni, kenapa kita tak tolak? Sebab dia ada banyak overlap kat sini dah setengah dah. Ini setengah dah, ini setengah. So dia bila proses overlap tu dia dah kurangkan kita punya kiraan pinggang tu supaya nanti bila siap dia dah boleh grab lah. So kalau getah semua macam kita awal-awal tadi, untuk getah semua kanak-kanak tolak 1 inci. Kalau untuk SML tolak 1,5. Kalau plus size tolak sampai 3 inci. Tapi kalau untuk getah dan pengeras dan getah, mula-mula tak perlu tolak apa-apa sebab nanti in the process of nak cantumkan semua-semua ni dia akan ada overlap. Dia overlap, dia akan kurang, patutnya 28, sekarang jadi 26 suku.
1 inci ataupun 1,5 inci pun tak apa. Sebab kita ada getah Ada getah sini. Ada 3 bahagian getah. Bila kita dah sambung semua sini, baru kita sambung dekat bahagian kain. Ini untuk zip tepi. Sekarang kita akan tunjukkan zip belakang. Buka yang ini 28 bahagi 2, 14 So sebab tu kalau macam bila you baru nak belajar menjahit, sebab tu kita showkan lebih baik guna full getah dulu supaya benda-benda ni tak macam kelirukan kita lah. Tapi kalau you nak cabar diri, nak upgrade skill you daripada getah semua kepada yang mix getah dan pengeras, so boleh tonton video ni. Kita tengok lepas live ni boleh try ikut satu persatu. Mungkin dari situ you lebih faham lah kalau kita ikut satu persatu kan. So yang ini kali ini kita nak buat getah, nak buat style yang mana ni? Ni zip belakang. Zip belakang, okey. Zip belakang contoh macam ni kan. Kalau ada orang dia biasa, kalau style zip belakang ni sesuai untuk kain jenis apa? Kain yang ada dia terpulang. Ini kain kipas kan? Kain kipas ataupun dia memang dah ada kena belahan belakang, dia letak dekat belakang. Kalau yang kain jenis lain yang tak ada belahan belakang, dia kena zip tepi lah. Ini pun kita boleh buat zip tepi juga. Kan? So kalau misal katalah macam kain ni depan dia tak ada, ni depan of course tak ada sambungan jahit kan, jahit sambung. Belakang pun tak ada jahit sambung. So kita tak nak lah merosakkan kain tu dengan nak belah untuk zip kan. So better kita terus siap-siap pasang zip dekat tepi. Sebab tu pemilihan dia berbeza lah. Kalau kain tu dia tak ada efek apa-apa kat bahagian depan dengan belakang, so dekat sisi tu kita pasang zip. Tapi kalau kain tu dia memang ada belahan belakang untuk kipas belakang ataupun kipas belakang lah, ataupun apa lagi lisu belakang ke apa ke yang ada belahan kat sini, so kita boleh buat dua design, satu zip belakang, satu zip tepi. Sebab biasanya bahagian tepi memang kita akan ada jahit potong. Ini atas permintaan tapi ikut juga kalau customer tu nak buat kain lipat batik yang tak ada apa-apa efek dekat bahagian depan dan belakang, dia kata dia nak zip belakang, tak boleh so lah. tak boleh lah. So you kenalah pandai-pandai suggest dekat dia, okay design ni dia tak ada efek dekat belakang dan hadapan, jadi kita tak nak merosakkan kain tu, jadi kita memang terpaksa zip tepi. Itu satu saja style yang sesuai untuk kain macam ni, sebab dia kita tak nak merosakkan kain kan. Okey, kalau tadi zip tepi, bahagian yang getah kita tambah 1,5, tapi sekarang ni untuk zip belakang, bahagian yang keras ni kita akan tambah 1,5. Sebab cangkuk dia dekat bahagian pengeras, bukan dekat bahagian getah. Okey. Okey. Yang getah ni, kalau tadi bahagian getah kita bagi 3, tapi sekarang getah ni kita bagi 2. Kalau misal katalah you rasa macam confused mana satu formula nak ikut, okey, ambil je kain contoh yang dekat rumah tu, okey, style mana yang you nak buat. Daripada situ sebenarnya kita dah boleh nampak dah siapa yang kena bahagi 2 sebenarnya, siapa yang kena bahagi 3. So apa-apa pun memang ukuran ketat tak payah tolak apa-apa, sebab nanti in process overlap kita akan kurang ukuran tu. Jadi tak payah tolak apa-apa, bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab kita ada 2 material. Kita nak buat getah dan pengeras. So kita bahagi 2 dapat 14. 14 ni satu untuk keras, satu untuk getah. So siapa yang nak kena bahagi 3 dah bahagi 2 ni? So kita tengok kalau getah ni dia dekat kiri kanan, dia tak efek apa-apa.
kan, dia tak ada lebihan, dia memang bahagi dua getah kan. So getah ni kita bahagi dua, dapat 7, dapat 7. Okey. So sekarang ni Keras. kita tengok keras. Keras dekat sini ada berapa bahagian? 1, 2, 3. So kita bahagi dua dulu sebabnya depan dan belakang. Bagi dua. Jangan lupa yang ni kita memang lebihkan ada untuk lebih. hook. Bagi 2. Kemudian macam getah juga tadi, yang bahagian ada hook ni kita akan bagi 2 juga. Yang ini kita bahagi 2 sebab ada zip dekat sini. Jadi 1, 2, 3. Okay, so sekarang ni kita susun. Kalau you keliru, ambil kain contoh, ikut susunan dia macam mana. Contoh macam ni. Getah sini. Okey, getah ni pengeras depan, belakang yang pendek sebelah sini, yang lebih sebab dia lebih untuk pasang hook kan. Okey, kat sini. So sekarang ni kita pin dululah. Sebab tu bila kita pin, overlap pin kita setengah inci. Okey, jangan lebih Kalau lebih nanti banyaklah dia punya kurang saiz dia. Dia tak kisah kan getah atas ke pengeras kisah. bawah ke. So kadang-kadang macam bila kita baru nak buat benda baru ni, benda kecil-kecil pun kita nak tanya mana satu atas, mana satu bawah. So tak kisah benda tu. Okay. So kita tengah pin je bagi overlap. Tapi masa kita effect juga, masa kita nak sambung pada bahagian meset nanti, kita jahit pada bahagian keras ni, dia lagi senang. Macam ni lah. So lebih senang getah dekat pengeras kat bahagian atas lah. Keras bahagian atas. Macam dekat sebab dalam kita nak mesin lah. So jarum tu ke? Tapi kalau kita gunakan mesin portable ni, dia tak kisahlah, dia lasak sikit. Okay. Sekarang ni kita dah siap. Lepas tu susun balik, make sure betul. Jangan sampai ada yang tersilap, nanti kan menangis nak buka balik. So mana tadi? Ni macam ni. Pengeras dekat sini. Lepas tu getah kat kiri kanan, pengeras 2 dekat belakang sebabnya dia terpisah sebab nanti kita nak pasang zip dekat sini. So yang ni ada lebih dia dalam 1.5 inci. 1 inci boleh, 1.5 inci pun boleh. So nanti dia akan dapat macam ni. Okay, so bila kita dah make sure benda ni, biasanya ada tips tak untuk menjahit dia macam mana? Mana satu kita nak start dulu? Tip dia, kita kena jahit dia punya keras dulu ya. Kita ikat dulu, keras dulu. Kemudian yang ini. Getah kendian. So kita ikat dulu, jahit kemas-kemas dulu dekat pengeras tu. Yang ini pun jahit kemas-kemas dulu. Yang ini pun jahit kemas-kemas dulu. Baru kita tarik getah. Bila ada lebihan kain dan getah tu, baru kita settlekan bahagian getah. Yang ni biasanya kita akan tunjukkan lebih lanjut dekat dekat kelas. So kalau dekat sini kita hari ni kita just nak fokus on macam mana kita nak ambil dia punya kiraan dia tu. Sebabnya biasa student dia keliru dekat bahagian sini lah, sebabnya dia ada bahagi-bahagi, lepas tu dia ada macam kena bahagi lagi kan. Yang keras tadi bahagi 2, dia akan dapat 7 dan 7. Yang 7 ni kita akan bahagi 2. Yang keras ya. Jadi sebab tu macam kalau itulah, sebab tu kita cakap dengan student, okey awal-awal kalau nak buat nak masuk kelas ataupun you baru nak belajar menjahit, tolong pilih design yang simple. Design macam contohlah macam hari tu kita ada discuss kan, ambil pakaian kanak-kanak dulu. So dalam pakaian kanak-kanak biasanya memang diorang lebih selesa dengan full getah lah. So full getah tak ada masalah, tak ada formula-formula ni kalau full getah. Kalau getah semua kita memang tak ada formula ni. Kita just tolak dengan berapa inci untuk kita dapatkan grab pinggang tu saja. Ketat, tolak dengan 1 inci, 1,5 inci hingga 3 inci, depends on size. So
start dengan baju kanak-kanak dulu. Lepas tu kalau you nak buat baju dewasa, kalau you rasa benda ni mengelirukan you, rasa macam kejap-kejap kena ambil takes time sikit baru nak faham, it's okay. Sebab kita ada baju jubah, kita ada baju blouse. So mulakan dengan design yang simple, design yang blouse dulu, design jubah yang tak perlu kita tackle bahagian pinggang kain. So bila kita dah biasa dengan mesin, sebabnya ada orang yang kadang-kadang dia tak biasa nak deal dengan mesin, tiba-tiba nak buat getah, cara tarik getah dekat mesin pun nanti akan terkial-kial sikit lah. Jadi awal-awal bagi you familiar sikit, familiar dulu dengan mesin. So buat design simple yang tak ada bahagian getah, contoh macam blouse atau jubah. Lepas tu nanti later on if you nak upgrade, then you boleh upgrade ke design baju kurung. So matching dengan baju kurung ialah kain lah. So memang you kena belajar benda ni. So ada satu pattern lagi yang depan keras semua, belakang getah. Okay. So yang ini kalau untuk biasanya design yang ni untuk wanita lah kan? Okay. Yang lelaki pun dia ada ambil getah kiri kanan juga. Ada jugalah design kiri kanan lah, depends on permintaan lah. Contoh yang ini untuk kain wanita pun dia ada cara macam ni ya. Keras semua depan, kemudian belakang getah. Yang keras ni kita pinggang bahagi dua. Contoh 28 bagi 2 14. 14 ni kita ambil 14 yang depan. Cuma bezanya kita kena pandai buat lisu. Bila kita dah punggung tu dapatkan ukuran pinggang dah bagi 2 14, kita perlu ada lisu. Yang itu kita kena ikuti dalam kelas lah. Sekarang kita nak tunjuk bahagian pinggang je ya. Yang ini pinggang getah belakang. Yang getah ni kita kena tolak. Yang keras ni kalau 28 bagi 2 14 tak perlu tolak. Getah dia kita kena tolak sebab dia akan beri. Macam ni kan kita boleh tolak dalam 2 inci ataupun 1,5 inci. Mungkin sebab dia tak banyak proses overlap ke? Sebab kalau macam dua design yang kita tunjuk tadi tu, kenapa kita langsung tak tolak apa-apa? Sebab dia banyak proses overlap. Dekat situ dah makan kita punya size ukur lilit kita tu. Tapi kan yang kalau macam ni, dia getah sahaja kat belakang dan pengeras sahaja kat depan. Jadi overlap dia kurang sikit. Overlap dia dekat bahagian sini dengan sini. Yang ini tak ada overlap. Yang ini memang kita lebihkan untuk cangkuk. Jadi bila dia kurang overlap tu, kurang makan, jadi awal-awal kita kena tolak. Okay. So macam mana dia punya proses tu? Okay, yang ini yang saya terangkanlah tadi. 28 bagi 2, 14 hadapan. Yang belakang ni 14 kita tolak 1 inci sehingga 2 inci. Belakang sahaja tolak. Belakang saja. Tolak 1 inci atau 1,5. Atau 1,5. 1,5. Okay. Sebab nak bagi dia grab kan? Kalau badan tu lebih besar, kita tolak lebih lagi. 2 ataupun 3 inci. So konsep dia sama juga macam full getah tadi. Kita akan tolak lebih banyak dekat saiz yang lebih besar. Contoh macam untuk kanak-kanak, untuk siapa yang baru join live, awal-awal tadi kita dah terangkan untuk design full getah. Kalau untuk full getah, untuk kanak-kanak kita hanya tolak 1 inci saja. Kalau untuk saiz S, M, L kita tolak 1,5. Kalau plus size sehingga 3 inci kita boleh tolak dia sebab bila kita proses nak tarik atas mesin, dia akan memeri lagi lah. So kita tolak awal-awal. Okay, yang ni sekarang kita tunjukkan cara untuk lelaki lah. Biasanya lelaki dia ambil 1 suku ataupun 1,5. Yang ini 1,5, jadi getah dia pun kita kena cari yang 1,5 inci. Kena sama getah dengan keras depan kena sama. Ada yang cara getah kiri kanan, sama step yang kita tunjukkan tadi. Dan biasanya lelaki dia suka getah belakang. Samalah step dengan yang dia ada efek ke dengan macam contohlah macam kita ni plus size kan? Ada efek ke pinggang apa yang style pinggang apa yang sesuai untuk plus size? Kalau plus size kita syorkan ada getah. Getah apa-apa yang design kiri kanan kan ataupun tu tak ada. Tapi biasanya dia orang lebih suka getah semua kalau yang plus size ni.
Tapi pastikan mesti pasang zip sebab dia senang nak masuk. Kalau full getah pun kena pasang zip. Untuk plus size lah, lebih di-showkan lah. Okay. Lagi ni nak take note sikit bahagian ramai yang tanya berapa inci getah. Getah kita ada berapa jenis? Kalau untuk kanak-kanak sesuai untuk kena tulis nanti kan untuk 3 suku inci. Sekejap ya. Ni boleh catat sikit lah dekat mana-mana kertas dulu kan. Sekejap. Okay. Untuk kanak-kanak ni kanak-kanak 3 suku 3 suku inci ni lah saiz ni. Yang paling kecil ke? Kalau kita ambil yang setengah inci, dia punya getah dia tak tahan. Dia ada lagi kecil setengah inci. Tapi getah dia tak tahan, dia mudah kembang. Yang ni dia kuat sikit. Kalau untuk kita budak 1 tahun pun bolehlah pakai ni. Kadang-kadang kita beli yang ready made digunakan setengah inci, dia mudah loose. Faham. Dia boleh kalau juga kita pergi kat kedai, kita just cakap je lah nak 3 suku inci. Getah pinggang 3 suku inci. Dia ada brand-brand dia tak adalah. Okey lah. Dia ada yang biasanya yang merah ni dia kuat sikit. Dia so make sure tau, jangan beli yang salah. Sebab kalau yang ada putih semua tu dia lembik sikit. Untuk dewasa 1 inci. Untuk lelaki lelaki 1,5 inci. Okey. So pilih getah yang pilih getah pinggang. Cakap kat kedai saya nak pilih getah pinggang, tapi bila dia bagi tu tengoklah. Biasanya kalau ada 2 line merah ni dia tahan lah kan. Okey, lepas tu saiz pun kena tengok juga. Kalau saiz kanak-kanak ambil yang 3 suku. Maksudnya 3/4. Okey. Lepas tu kalau dewasa 1. Yang ni ke 1? Yang ni 1. Kalau untuk lelaki dia lebih besar sikit, kita tak ada contoh kat sini, tapi dia lebih besar sikit sehingga 1,5. Tu ni lah ketebal, bukan ni ketebal. 1,5 ya yang ni. Ni dia macam besar sikit. Tengok 1,5. Okey. So lagi ada pertanyaan apa-apa lagi? Contohnya sekejap baca komen sekejap. Kalau macam tadi ukuran dewasa berapa perlu dikurangkan daripada ukuran ketat tadi kita dah bagi tahu. Untuk apa tu, kalau untuk sekejap scroll sekejap. Okay. So kalau untuk kanak-kanak kita akan kurangkan selepas kita ambil ukuran ketat. Ni untuk getah semua kita akan kurangkan sehingga 1 inci. Kalau untuk SML kita tolak 1,5 inci saja. Untuk plus size kita tolak sehingga 3 inci supaya dia dapat grab rasa grab pinggang tu lah. Lagi ada soalan. Itu saja soalan kita pagi ni. Okey. Ada apa-apa tips yang nak bagi ke? Biasanya kalau kita beli baju ready made, dia banyak gunakan getah. Jaranglah kita jumpa getah keras semua sebab kalau keras semua ni bahayanya kalau kita lepas makan tu mestilah kita ada besar sikit perut kita. Itu bahayanya lah. Jaranglah selama 30 tahun saya jadi tukang jahit ni, jarang saya dapat customer, bukan jarang, belum pernah lah saya jumpa yang customer nak pinggang keras semua. Keras semua keras semua. Macam pelik lah. Boleh, tapi dia ada, kadang-kadang dia ada extra hook yang ada 3 lubang, 3 cangkuk. Supaya dia boleh adjust. Boleh adjust. Okey. Lagi rasanya okey, yang ini. Macam mana kita nak cakap kalau yang baru nak belajar menjahit, dia cakap dia nak beli pengeras pinggang. Yang ini tak ada pilihan, biasa dia tak banyak dia cakap je lah, dia cakap yang you nak pergi kedai tu, dia just cakap saya nak
beli apa tu pengeras untuk pinggang. So benda tu dia tak jual macam ni. Kan? Dia jual macam ni lah. dia jual macam so tapi ikut saiz lah juga. Kan? Biasanya tak. Untuk lelaki adalah dia ada saiz yang besar, ada yang kecil. So dia ada yang satu, sebab kita kan nak samakan saiz dengan getah kan. So dia memang dekat kedai dia akan ada jual saiz ikut saiz kan? Ada. Okay. So ada masalah lah you pergi dekat kedai cakap nak pengeras untuk berapa saiz. So kena make sure you nak buat untuk kanak-kanak ke, dewasa yang biasa ke ataupun untuk lelaki. Okay, itu saja rasanya untuk perkongsian kita. Kalau ada apa-apa soalan sekejap, boleh tarik sikit kamera ke muka Abel sikit, nampak sikit. Okey, kejap Okey. Itu saja perkongsian kita pagi ni. Sebabnya kita sebenarnya nak menjawab soalan-soalan student dalam kelas kita. Sebabnya bila kita buat kelas online ni, adalah persoalan-persoalan yang sering kali ditanya. Soalan tu soalan berulang. Jadi kita dapat detect soalan ni mungkin kita you all kat luar tu pun nak tahu benda yang sama. So sebab tu kita adakan sesi macam slot tanya teller supaya bila kita nak jawab soalan student tu, kita dapat menjawab soalan-soalan yang you sebenarnya nak tanya tapi tak tertanya macam tu. Macam masih keliru ke apa ke kan. So okay, untuk pagi ni kita dah settle dah lah untuk sesi tanya teller bahagian pinggang. InsyaAllah siapa-siapa yang baru join live, yang sebelum ni belum berkesempatan untuk join live kita cuba untuk konsistenkan kita punya live ni setiap hari Isnin hingga Jumaat insyaAllah setiap pukul 8.30 pagi. So Abang rasa 8.30 pagi tu tak terlalu awal dan tak terlalu lambat sebab kita masih ada energi lagi untuk absorb semua ilmu-ilmu yang kita nak share. So untuk sesiapa yang baru join live dan ketinggalan untuk join live sebelumnya, boleh scroll dekat bawah sikit Facebook Able Tailoring. Scroll dekat bawah sikit ada episod ni, dah episod yang keempat. So sebelum ni you boleh tengok episod yang ke 3, 2 dan 1. So dekat situ you boleh tengok lah ikut masa you free, you study balik. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat Telegram. Kita ada Telegram untuk sesiapa yang dah install Telegram. Telegram ni dia tak berat pun, dia macam WhatsApp juga. Jadi kalau you ada Telegram, kita nak jemput you secara percuma, okay? Ni kita banyak sharing yang kita share dekat dalam Telegram tu. So sangat rugilah, agak rugi untuk sesiapa yang minat menjahit, yang baru-baru nak spark dia punya minat dalam menjahit tapi belum join Telegram tu. Sebab Telegram tu kita sediakan secara percuma sahaja. You masuk dekat Telegram, you type je dekat atas tu Able Tailoring punya Telegram. So you masuk, join. Dekat dalam tu dah ada list dekat mana panduan untuk newbies mulakan study daripada peralatan jahit. Contoh macam awal-awal ni you tak tahu peralatan jahit macam mana kan, apa yang perlu you sediakan atau beli. Is it you perlu terus beli portable ke? Tak semestinya, sebab awal-awal nak belajar menjahit ni kita perlu ada step by step dia. Kalau sambil-sambil tu you baru nak kumpul modal untuk beli mesin, so you boleh start daripada awal. Start untuk tahu cara ambil ukuran dulu, merajah pola dulu, potong kain siap-siap dulu. Nanti bila dah ada bajet untuk beli mesin jahit, then waktu tu dah senang dah, tinggal step menjahit sahaja. So jangan macam, sebab tu ada juga yang mesej Abel kata saya belum ada mesin jahit, so is it kelas menjahit tu sesuai untuk saya? So bagi Abel, once you dah ada minat menjahit, then why not you sertai dulu kelas jahit kita, dan
experience dulu cara macam mana nak belajar cara ambil ukuran yang betul, merajah pola dengan skill dan teknik yang betul. So one day bila you dah ada modal, you dah ada keuangan sedikit untuk spend money dekat mesin jahit, then tak ada masalah. Waktu tu benda dah jadi lebih cepat dah. Berbanding you tunggu semuanya ada baru you nak start, it takes time. Okay, so start daripada awal dengan step by step dulu. So kita tak adalah terus-terus masuk kelas terus kena pegang mesin jahit tu, tak ada macam tu. Okay, so kita step by step, ambil mood dulu. So sebabnya kelas jahit online kita pun kita ajar step by step dan semua menggunakan video dan penerangan insya-Allah jelas untuk difaham. Jadi bagi sesiapa yang nak yang ada Telegram, join Telegram secara percuma. Yang itu kita ada list down beberapa tutorial lah yang mungkin insya-Allah akan membantu you untuk faham the big picture of tailoring. Tapi kalau you berminat untuk join kelas jahit dengan guidance yang lebih lengkap dan terperinci dari cara ambil ukuran, merajah pola, potong kain sehingga menjahit lengkap, you boleh join kelas jahit online kita. Contact je nombor yang tertera dekat bawah ni. Sekejap okay. Nombor yang tertera dekat bawah ni. Okay. Yang itu adalah nombor Cikgu Finas. Cikgu Finas akan bantu you untuk macam mana you nak masuk kelas jahit online kita. Of course yang berbayar lah, tapi kita ada banyak diskaun untuk sebenarnya nak meraihkan orang-orang yang baru nak belajar menjahit. I faham, baru-baru nak belajar menjahit ni you tak nak letakkan modal yang terlalu tinggi untuk satu-satu perkara. So awal-awal ni banyak sangat diskaun yang kita nak bagi, so jangan lepaskan peluang. Boleh contact nombor yang berjalan dekat skrin sekarang ni. Cikgu Finas akan bantu you cara untuk masuk kelas kelas kita, kelas jahit kita. Okey, dan bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan buku merajah pola, okey, dekat dalam ni sangat best sebabnya kita dalam satu buku ni kita compilekan 20 design daripada design kanak-kanak. Misal kata macam dalam episod pertama kita ada terangkan antara design yang kita showkan kepada student untuk belajar dulu adalah, kalau you ada anak, better you belajar design kanak-kanak dulu. So dekat dalam ni pun ada. And then one day bila you rasa macam you nak jahit baju untuk diri sendiri, pilih yang simple iaitu design jubah. So dekat dalam ni ada design jubah A-line, princess cut, jubah lelaki moden, jubah lelaki berpesak. Itu adalah design yang simple sebab bila jubah you hanya buat daripada atas sampai bawah terus dah siap satu baju. Tak perlu bimbang ataupun risau tentang formula getah yang kita tunjukkan tadi tu. Mungkin ada yang belum bersedia, tapi dengan buku ni you boleh upgrade lah. Ya, tapi buku ni kita hanya tunjukkan bahagian merajah pola sahaja dan video merajah pola sahaja. So sesiapa yang beli buku merajah pola ni, dia akan dapat sekali dengan video lah. So apa yang bestnya, okay, sesi pembelajaran kita dah habis, tapi apa nak share dengan you all betapa bestnya buku ni. InsyaAllah akan dapat membantu kita lebih lagi faham. Iaitu dalam buku ni, ini buku merajah pola. So dekat dalam buku ni dia macam okay, ini kita ada 20 design dekat dalam ni. Dan untuk setiap design kita bagi gambar siap supaya you dapat figure design yang kita nak buat tu hasil dia macam mana. So contoh untuk kanak-kanak you nak buat design Morocco. Lepas tu dekat bahagian sini ada carta ukuran standard untuk setiap standard size untuk 1, 2 tahun, 3, 4, 5, 6 sampai 12 tahun. Bawah label size ada anggaran meter. Contoh kalau macam ada student yang kata dia beli kain, dia nak beli kain, is it cukup tak ukuran meter tu, boleh check dekat sini. So best kan buku ni kalau untuk yang baru-baru nak belajar menjahit, nak sediakan kain memang sesuai. Lepas tu dekat sini ada carta ukuran standard. Dan kalau perasan, untuk bahagian-bahagian carta ukuran standard ni ada bahagian tambah. So tambah contoh macam keliling dada. Kalau keliling dada ketat tambah berapa inci longgar, so pun kita boleh tengok daripada sini. Jadi kalau student yang baru belajar, dia boleh tengok bila dia ambil ukuran ketat badan anak dia, berapa inci kelonggaran yang perlu dia tambah. Sebab untuk setiap design kelonggarannya berbeza.
Contoh untuk kanak-kanak dan wanita kita tambah 3 untuk standard kelonggaran lah. Tapi untuk lelaki dewasa biasanya kita tambah lebih sehingga 6 dan ada juga sehingga 8, depends on design. Dan dia buku ni side to side. Contoh dekat bahagian sini kita dah bagi contoh design dan carta ukuran, dan juga siapa-siapa yang dah nak start ambil tempahan jahit, dekat sini ada anggaran harga tempahan yang perlu kita letakkan sebagai medium price kita lah. Jadi kalau ada customer yang datang dekat kita, dia cakap dia nak buat baju ni, lepas tu kita kata dia tak pasti berapa meter yang diperlukan, so kita boleh suggest berapa meter yang diperlukan, lepas tu ada anggaran harga. So senang untuk kita yang dah bersedia untuk ambil tempahan pun, buku ni pun sesuai juga. Lepas tu bahagian sini, side to side konsep kita side to side. So bahagian sini kalau you all boleh nampak dia gambar rajah berwarna. So dia ada dua color biru dan color merah. Kalau untuk formula merah, jangan ubah apa-apa. Okay, formula merah adalah formula tetap untuk semua size. Yang you perlu substitute hanya tulisan warna biru sahaja. Substitute dengan ukuran yang you dah ambil. So lebih straight to the point berbanding style A ke B, B ke C dan 01, 02. So you susah nak cari dia punya nak cari point pun susah, nak start merajah pun lagilah agak mencabar. Jadi buku ni kita berikan side to side punya style dan it's very straight to the point. Contoh macam ni. Okay. So kalau you boleh tengok dekat sini, dia bercolor. Kalau dekat screen tu mungkin dia agak blur sikit lah. Okay. Tapi boleh nampak dekat sini, contoh macam ukuran ni kan. Okay, yang ini untuk apa? So you tengoklah dekat sini yang formula warna merah, jangan ubah apa-apa, you just substitute saja, just buat penggantian untuk formula yang warna biru. Jadi very straight to the point. Dan untuk sesiapa, okay, kita sediakan semua ni untuk 20 design. Okay, you boleh tengok very colourful dan kualiti pun tahan lama. So untuk siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan buku ni, minggu ni saja sehingga 8 hari bulan esok, hari terakhir kita buat promosi untuk buku ni dengan harga promosi. You boleh contact nombor Cikgu Finas dekat bawah ni. Cikgu Finas akan bantu untuk dapatkan buku ni, dan sesiapa yang dapatkan buku ni dengan setiap pembelian buku akan dapat free video merajah pola. Jadi sebab kita betul-betul nak tolong, sebab kita fikir kalau kita jual buku sahaja, mungkin ada di antara you all yang dekat mana nak start dulu. So sebab tu kita sediakan buku dan siapa yang beli buku akan dapat free video. Bukan untuk satu design, okay, untuk semua 20 design dalam ni ada step by step. So sambil-sambil you letak buku kat tepi, contoh macam ni kan, you nak buat baju untuk baju suami you ke, you nak buat macam ni, you boleh compare ukuran. Is it ukuran yang you ambil tu, ukuran tu logik ke tak logik? So compare dulu. So compare dulu baru buat pola. Tapi kalau you rasa macam saya tak macam kurang faham sikit kat mana nak start, so letak buku kat tepi, on kita punya video. So tengok, boleh ikut step by step, ikut buku, ikut video. So you boleh dan video kita sangat selaras lah. Kita buat selaras dengan buku. Maksudnya apa yang ada dalam buku itu yang kita terangkan dalam video. Jadi you tak pening ukuran macam mana nak ambil, macam mana nak tolak ke tambah bahagi. So dia selaras. So sambil-sambil you buka buku, sambil-sambil you buka video. So Abi rasa tu sangat-sangat membantu, sangat-sangat boleh membantu yang baru-baru nak belajar menjahit, baru-baru nak belajar part merajah pola. So boleh dapatkan. Tapi video yang kita sertakan dekat dalam dengan setiap pembelian buku ialah video merajah pola sahaja. Okey, sebab kita kan jual buku merajah pola, jadi kita bagi video merajah pola. So you boleh ikut step by step. Esok adalah hari terakhir promotion. So jangan lambat-lambat, boleh tekan save nombor yang tertera dekat screen sekarang ni, nombor Cikgu Finas. Kontak Cikgu Finas sebab stok pun dah makin susut dah. Habis takut nanti you all tak sempat nak grab. Sebab kita by pagi ni tinggal 19 stok
buku sahaja. So kita buku ni memang laju sebabnya memang student boleh faham dengan jelas dan kita bagi support group. Bila you beli benda ni, kita akan add you dalam private Telegram. Dalam private Telegram channel tu ada semua video untuk setiap 20 design dan juga dekat group tu juga ada support group. So bila you buat berpandukan buku dan juga video, tapi ada part yang you rasa macam you tak pasti benda tu sebelum you potong kain, so you tanya dekat support group tu, nanti cikgu akan bantu dekat support group lah. You snap picture, okay cikgu betul tak saya buat benda ni, saya nak potong kain ni tapi nak surekan dulu part merajah pola tu betul ke tak. So tanya dekat discussion group. Okay, so dapatkan buku ni, contact Cikgu Finas. Lepas live nanti pun Abel akan letakkan link WhatsApp untuk Cikgu Finas, so you boleh klik link tu lah sekejap lagi. Okay, and then ini hanya untuk merajah pola sahaja tau. Tapi kalau you kata you nak belajar dari cara ambil ukuran, merajah pola, potong kain sehingga menjahit lengkap, kita ada sediakan semua video full dekat dalam kelas jahit online. Jadi bila you kena decide sama ada you nak beli buku sahaja dan video untuk merajah pola, ataupun you kata awal-awal ni you nak masuk kelas jahit. Kalau you nak buat dua-dua pun tak apa, tak ada masalah pun. So you boleh discuss dengan Cikgu Finas. Mungkin awal-awal ni you tak tahu nak pilih yang mana, ataupun you tak tahu nak pilih design yang mana, sebab kelas kita akan separatekan kepada 5 kelas. Kenapa kita separatekan kepada 5 kelas? Supaya you tak belajar banyak sangat benda. So kita ada 5 kelas online. Yang itu untuk kelas online ni untuk buku dah settle kita Abel dah terangkan. Kalau siapa yang beli buku dapat buku merajah pola, video part merajah pola step by step untuk semua 20 design, discussion group, dan juga kita akan bagi free box penyimpanan pola. Okay, itu untuk buku. Tapi kalau untuk kelas, siapa-siapa yang rasa macam saya tak nak belajar merajah pola sahaja, saya nak belajar dari A to Z, so kita akan suggest you masuk kelas lah, which is kelas kita ada 5 kelas. Setiap kelas ada 4 design dan kita tengah pun ada offer sehingga hujung bulan. Kelas tu memang teliti lah, termasuk nota juga akan bagi dalam kelas. So it depends on you. You rasa macam you nak dapatkan buku yang best ni juga dengan nak masuk kelas pun tak ada masalah. So apa-apa kalau you tak faham ke, you boleh tanya Cikgu Finas. Dia akan bantu. InsyaAllah dia akan guide you untuk buat pemilihan yang betul, pemilihan design yang awal-awal you perlu you perlu belajar dulu ke. Sebabnya kita ada ramai student yang tak pernah masuk kelas online sebelum ni dan tak pernah beli buku jahit sebelum ni. So kita tahu ada benda yang macam ada benda yang dia rasa takut nak try. So kalau you rasa macam awal-awal ni you rasa you tak pasti design apa yang you nak try, you tak tahu apa yang you perlu start dulu, so it's okay, contact saja Cikgu Finas dan contact juga Abel Tailoring. InsyaAllah kita akan bantu you lah, macam bagi advice sikit apa yang you perlu buat, apa yang perlu you tahu dulu. So untuk buku kita dah tinggal 19 buku saja. 17. Kita tinggal 17 buku sahaja. Last promotion esok. So cepat-cepat klik link WhatsApp, nanti Abel akan bagi link WhatsApp dekat ruangan komen selepas live. So itu sahaja. Kalau you all ada apa-apa persoalan, contoh macam ada bahagian-bahagian kritikal yang you rasa macam you nak tanya dan nak kita bawa topik ni ke dalam live, so boleh komen juga di ruangan komen bahagian-bahagian yang you belum master lagi ke apa. So insyaAllah kita akan jawab dalam live yang akan datang lah. So insyaAllah esok pun kita ada live juga. InsyaAllah kita akan try untuk konsistenkan kita punya live daripada Isnin hingga Jumaat, setiap Isnin hingga Jumaat setiap pukul 8.30 pagi dengan topik-topik yang InsyaAllah banyak lagi kita nak share. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Apa-apa boleh tinggalkan apa-apa soalan you boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Okay, bye. Assalamualaikum. Have a nice day.